Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiy wa inhamal malaikatul mukarramin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Kita sampai muka surat nombor 1. Pengejaran daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan tamak. Tamak T-E-M-E-K, tamak. Kan. Kalau Arab ni bahasa Arab, dia bagi tamak, ta, mim, ain. Kan. Jadi bahasa Melayu kita ni dia banyak guna bahasa Arab, kan. Cuma kadang-kadang dia punya apa orang panggil apa, sebutan tu agak qiraat tu kan, qiraat bacaan tu. Jadi tamak, qama, kan, banyak dhaif jadi daif. Tu bahasa Arab juga tu, dhaif dengan daif, kita panggil daif. Kan, dif, dhif, dhuyuf, dif tu tetamu lah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu dhaif. Tetamu, kan, tetamu tu banyaklah kan perkataan. Malahan aku tu pun dalam bahasa Arab lam akun, kan, minal musyrikin, lam akun, tidaklah aku ini, aku, kan, perkataan aku tu pun akun, aku, jadi bahasa Arab banyak. Apa di orang panggil apa, makan ke darah baga, tu Arab juga tu. Tapi kita kata makan ke darah, mutan darah. Tu katanya, kan. Banyak bahasa-bahasa Melayu ni daripada bahasa Arab, kan. Baik. Ini pengajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau anna libni adama wadiyan min zahabin ahabba an yakuna lahu wadiyani wala yamla'a fahu illa turabu wa yatubu Allahu ala man taba. Muttafaqun alaih. Apa Nabi kata? Lau anna libni adam wadiyan min zahabin. Seandainya dah, kalaulah sekiranya manusia itu, anak Adam itu, dia mendapat ataupun dia memiliki satu lembah daripada emas. Banyak dah tu, kan. Kalaulah manusia itu, anak Adam itu, biasanya umumnya gitulah, kan. Kan, kebiasaannya manusia ini, anak Adam ini, bila dia ada satu lembah emas, itu sebagai misal yang Nabi contohkan. Begitu juga lain-lainnya tu, kan. Kalau ada satu lembah emas tu, banyak dah kira tu, kan. Ahabba an yakuna lahu wadiyani. Dia nak lagi, dia akan lebih senang lagi kalau mempunyai dua lembah yang dipenuhi dengan emas tadi ni, kan. Wadiyan min zahabin, iaitu wadi dari wadi lembah itu, lombong itu daripada emas. Satu dah ada dekat dia dah, satu dia miliki dah, dan dia nak dua lagi. Rasulullah bagi tahu macam tu. Cek balik diri kita ni, yang kata anak Adam ni, kita ni, kan. Pernah tak kita rasa mencukupi apa yang ada? Kalau rasa ada, cukup dah, malahan lebih lagi, alhamdulillah. Mungkin kita tak termasuk dalam hadis yang Nabi sebut ni. Dan ada manusia yang macam tu, yang dia rasa cukup banyak dah, dia cukuplah setakat ni, kot. Jadi macam Nabi sebut ni, dah ada dah,
pakaian dia, dah ada dah kenderaan, dah ada dah rumah, dah ada dah tanah, duk rasa tak cukup lagi. Dia nak lagi kalau ada dua. Kalau ada dua, dia nak lagi kalau ada tiga. Kalau ada tiga, dia nak lagi ada empat. Dan begitulah seterusnya dengan sifat tamak dia tadi ni. Kemudian Nabi sebut kan, wala yamla'a fahu illa turab. Maka Nabi kata tidaklah akan penuh juga mulutnya, duk nak lagi sampai bila dia rasa tak mau ni, kecuali mulut dia itu dipenuhi dengan debu. Illa turab maknanya bila dia dah ditanam, bila dia dah mati, dia rasa cukup lah. Sebab baru dia tahu bahawasanya harta yang ada pada dia ini menyusahkan dia di akhirat kelak. Dia tahu bahawasanya aset yang dia ada di dunia ini bukan semua boleh membawa kepada kebahagiaan sampai akhirat. Malahan boleh menjadikan fitnah dia ketika mana dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut dalam Quran, alhaakumut takasur. Surah At-Takasur kan. Surah At-Takasur ni surah juzuk amma je pun kan. Yang kita dengar kadang-kadang tu imam dia ambil surah At-Takasur ni, dia buat bacaan untuk sembahyang tarawih kita ni kan. Allah Taala sebut alhaakumut takasur, kamu telah dilalaikan daripada mengerjakan amal bakti oleh perbuatan berlumba-lumba untuk mendapat dengan sebanyak-banyaknya harta, anak, pinak, pangkat dan pengaruh. Rasa tak bercukup. Kan? Rasa tak cukup. Apa benda yang Allah bagi, rasa tak cukup. Duk nak lagi. Ada benda yang kita boleh nak lagi, ilmu umpamanya. Ada benda yang kita boleh nak lagi, amal kita dah buat. Ada benda yang kita boleh buat lagi, benda-benda yang boleh mendatangkan kebaikan untuk akhirat. Tapi ada benda-benda yang kita duk nak sedangkan dia tak sesuai dah dengan hidup kita. Kita dah peringkat umur dah agak tua kan, dah semua dah kira dah peratusan pun dah kurang dah, kesihatan dah kurang dah, dengan segala panca indera kita dah kurang, tapi kita duk nak macam kita sihat walafiat. Sedangkan kita tak mampu dah untuk nak handle, nak kendalikan benda yang kalau ada pada kita benda-benda tu. Alhaakumut takasur, Allah Taala sebut dalam Quran kan. Kemudian kita tengok hatta bila nak habis tu, hatta zurtumul maqabir. Samalah dengan hadis ni kata. Bila rasa cukup, kita nak berlomba-lomba nak mendapat kebanyakan ni, hatta zurtumul maqabir, hingga kamu ziarah kubur, maknanya hingga kamu mati. Bila mati saja, masuk ke kubur saja, masa tu baru kita tahu kalau bolehnya jangan ada harta yang milik kita, melainkan harta-harta tu tidak ada manfaat kepada kita. Kita nak bawa kepada Allah Ta'ala ni, tak ada benda yang kita nak bawa. Semua tidak ada soal. Kita tak ada baju yang banyak, kita tak ada kenderaan yang banyak, kita tak ada harta banyak. Senang nak disoal besok ni, di akhirat besok ni. Apa yang kamu ada, apa yang kamu buat, apa yang begini. Maknanya mudah kita di akhirat besok nak bersoal jawab dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau banyak ni tuan-tuan, macam kita pergi supermarket lah kan. Kita pergi supermarket, bawa tu dia satu troli, dua troli. Lama lah tunggu dekat cashier tu. Dia nak scan satu tu lama. Kawan hak tunggu di belakang duk jenguk. Dia kata apa dia ni lama sangat ni? Apa belinya? Kan? Nak beli banyak pun masa ni lah kita pun nak balik juga apa semua ni. Dua troli dia beli. Kan? Jadi kita rasa susah. Masa itulah kita duk rasa tak perlu lagi dah kita nak membanyakkan, kerana ketikanya membanyakkan harta itu menyusahkan, dan ada ketikanya sikit sangat orang yang banyak harta itu dia menyenangkan diri dia. Jadi jadilah kita orang yang harta boleh memberi kesenangan kita di akhirat kelak. Baik. Kemudian Nabi kata apa? Wa yatubullahu ala man taba. Dan Allah memberi taubat, maknanya wa yatubullahu ala man taba, Allah akan memberi taubat kepada mereka yang mau bertaubat. Maknanya ada lagi peluang kepada kita untuk kita settle benda-benda semua.
kita mai dengar kuliah, kita mai dengar orang tafsir Al-Quran, kita mai dengar orang kupas hadis Nabi, kita dengar dia bagi tahu tentang dunia, tentang kehidupan dunia, tentang kehidupan alam kubur, tentang kehidupan akhirat, tempat yang kita akan pergi, mau tak mau kita akan sampai juga situ. Kun adalah ayat-ayat Quran dan hadis Nabi yang boleh masuk dalam hati ni, yang nak menceritakan tentang tak guna sangat kalau sekiranya kita ambil dunia ini hanya untuk kepentingan dunia, bukan untuk kepentingan akhirat. Kan? Jadi insya-Allah mudah-mudahannya apa yang kita ada boleh dapat kepentingan dunia dan lebih lagi kepentingan akhirat. Tuan-tuan, Allah Taala bagi kepada kita ni dengan kasih sayang dia tu, harta-harta kepada kita ni supaya kita juga menggunakan aset yang Allah bagi itu untuk kebaikan kita. Jadi kalau kita tak pandai guna, kan, inilah yang akan membawa kecelakaan kepada kehidupan kita dunia dan juga akhirat. Semalam kita baca di Masjid Kemunting, ada 4 perkara yang tidak dibenarkan oleh syarak dan menjadi kecelakaan. Ada 4 perkara. Ya, yang pertamanya sihir. Dia celaka. Kehidupan orang yang gunakan sihir, gunakan jin, gunakan syaitan, kan, untuk membantu dia. Keduanya, orang yang mempunyai, orang yang Allah Taala bagi harta dan kesenangan secara istidraj. Istidraj ini iaitu dalam bahasa kampung saya kata menjeratkan diri dia. Dia menjeratkan diri dia. Maknanya macam ni lah, dia tak pandai bawa kereta, tapi dia beli kereta, dia bawa kereta. Dia menjeratkan diri dia dengan aksiden. Dia ada harta, tapi dia tak pandai nak menguruskan harta ke jalan Allah, maka dia menjeratkan diri dia kepada kemusnahan kehidupan dia tu. Dengan sebab ada banyak harta, contohnya dia hebat, kekayaan dia hebat, maka dia pun tidak menampakkan kekayaan itu untuk membangun diri dia, membangun agama dalam diri dia, nak membangun masyarakat, nak membangunkan harta itu untuk keagamaan, untuk keagamaan, untuk meningkatkan keagamaan. Dia tak rasa macam tu. Orang pergi minta derma masjid, dia bagilah. Kan, tapi dia boleh bagi lebih daripada tu lagi, tuan-tuan. Tapi dia bagi sekadar macam mana orang dah bagi. Pasal tu kadang-kadang orang jawatan kuasa lah, kan, jawatan kuasa apalah, kan, bila dia nak kutip derma ni, kan, hak nombor 1 tu, kalau dia bos RM10, hak bawah tu dia akan bos RM10, paling banyak RM10. Hak nombor 1 dia bos RM100, hak nombor 2 tu pun dia kata aku nak bos RM10, tak layak lah. Pasal kawan hak bos RM100 ni aku kenal dia ni office boy je, tapi dia bagi RM100 untuk masjid. Aku ni kira kerani atas pada office boy, takkan nak bos RM10, leceh lah. Kan, jadi dia pun tengok, kerani bos RM10, dia kata office boy RM100, aku ni kerani, bos RM100, RM20. Pergi pula kat CC pula, atas sikit pada kerani, chief clerk ni dia kata kalau office boy RM100, kerani RM120, takkan aku nak sama dengan mereka, leceh lah. Bos ada orang macam tu. Padahal kerani tadi dia bos RM100 dah. Lepas tu besok dia potong 01 RM10. Kan, pasal apa? Pasal nak tunjuk dekat orang bawah ni. Ada macam tu juga, kan. Tapi apa pun yang kita buat ni kerana keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ada satu hadis kita baca pondok kemarin tadi, kan, macam mana Nabi SAW bersabda, man kharaja, barang siapa yang keluar hajjan, melakukan kerja haji ataupun umrah, kan, famata, dan dia mati, kutiba lahu, dituliskan baginya itu ajru ila yaumil qiyamah atau kama qala. Dia nak buat kerja haji, dia keluar daripada rumah, dia nak buat kerja haji, mati, tak dan selesai kerja haji dia. Allah akan tulis pahala kerja haji ini start daripada dia mati, masuk ke kubur dia sampai hari kiamat. Dia ada satu tulisan yang dia mengerjakan haji.
kita ni, amalan ni sangat penting, kerana dia akan menjadi peguam bela bagi kita ketika mana kita berada dalam alam barzah dan ketika mana kita berada di yaumul mahsyar, ketika mana kita nak dihitung, nak dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana setiap amalan di kubur, dia akan menjadi peguam bela ketika mana disoal oleh mungkar dan nakir. Soal mungkar nakir, yang nak jawabnya semayang. Soal mungkar nakir, yang nak jawabnya adalah puasa. Soal mungkar nakir, yang akan jawab adalah zakat. Soal mungkar nakir, yang akan jawab adalah haji dan umrah dia. Maka amal ibadat itu yang akan bersama dengan orang yang mati. Saudaranya balik, ibu ayahnya balik, anak-anak balik, suami balik, isteri balik, kawan-kawan balik. Tapi yang kekal bersama mayat itu amal dia. Dia bangkit di akhirat besok ni, pahala-pahala ni semua akan dijadikan jirim, akan dijadikan ketul-ketulan yang besar, bukit Uhud yang lebih besar daripada itu dan segala-galanya yang akan ditimbang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amat penting sangat bagi kita, amalan-amalan yang kita nak buat itu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi satu hadis, "Lau kana li bani Adam wadiyani min malin labtagha wadiyan salisan wala yamla'u jawfa bani Adam illa turab wa yatubu Allahu ala man tabah." Hadis ni lebih kurang juga yang tadi. Muttafaqun alaih itu maknanya hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim, nada yang sama. Bila sebut muttafaqun alaih ni, Imam Bukhari Muslim ni, dia punya ayat dia sama. Bukan Bukhari pun macam tu, bukan Muslim macam tu. Ada satu lagi riwayat Imam Bukhari saja. Ini bukan Imam Muslim. Dia kata lau kana li bani Adam wadiyani min malin labtagha wadiyan salisan wala yamla'u jawfa bani Adam illa turab wa yatubullahu ala man tabah. Andai kata, dia kata lau juga, ni pun juga bahasa Arab. Kalau kita kata kalaulah, kan, jikalaulah, kan, dalam bahasa Arab dia panggil lau. Kalaulah, andai katalah, dia kata tu kan. Kalaulah adalah anak Adam itu diberi 2 lembah penuh dengan harta benda, mimmalin lau kana li bani Adam wadiyani kan, mimmalin, kalau dibaginya lombong emas, dibaginya lombong biji, dibaginya lombong apa lagi kah, semua ni 2 lombong wadiyani. 2 wadian ni mana 2 lembah penuh dengan harta. Labtagha wadiyan sadisan, tidaklah akan selesai mencarinya yang ketiga. Kan. Dan tidak akan penuh perut anak Adam kecuali dengan debu. Maknanya sama jugalah hadis yang di atas tu dengan di bawah ni, makna tak cukup-cukup nak menyebutkan sifat tamaknya manusia itu. Tuan-tuan, salah tak kita cari harta banyak? Persoalannya tu. Tak salah. Carilah. Kan? Tak salah. Kita nak dikaya, tak salah. Tapi kita tanya diri kita ni. Boleh tak kita handle kekayaan kalau dia menjelma di hadapan kita tu? Kita kaya, kita hebat, penuh dengan aset, hartanya, dengan gitu begini apa semua ni. Boleh tak kita kendalikan harta-harta itu ke jalan Allah, dan bukan setakat nak kendalikan harta itu supaya menjadi sesuatu yang memberi manfaat kepada kita, malahan dia tidak membawa kepada mensia-siakan kehidupan kita ataupun kita lalai daripada ingat kepada Allah Ta'ala. Yang bimbang takut harta ini melalaikan kita, kerana Allah sebut dalam surah Al-Munafiqun, surah Jumaat kan, hari Jumaat yang imam baca tu, kan, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang beriman, Allah seru kepada kita lah, kita orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, ya, kita jawab,
La tulhikum amwalukum, janganlah melalaikan akan kamu oleh harta kamu, wala auladukum, anak-anak kamu jangan jadikan dia sebagai halangan bagi kita nak buat ibadat kepada Allah. Kan? Janganlah harta yang boleh melalaikan kita daripada ingat kepada Allah, nak buat taat kepada Allah. Kita tak boleh taat kerana kita nak melakukan sesuatu yang kerana kita ada harta. Wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang buat macam tu dengan harta dia, dia tak boleh nak menegakkan agama dalam diri dia, dalam keluarga dia, dalam masyarakat dia. Dia buat pembaziran ataupun lebih kepada menggunakan harta ke jalan maksiat, itu lagi dahsyatlah, kan? Wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang yang rugi. Bukan tak boleh kaya. Sahabat Nabi banyak yang kaya. Kita dengar Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Osman, itulah yang famousnya dengan kekayaan. Tapi ramai lagi sahabat-sahabat Nabi yang kaya, tapi mereka tidak sama sekali menggunakan kekayaan untuk hanya mendapat keseronokan kehidupan dunia. Malahan mereka mencari kekayaan itu untuk membantu menegakkan agama. Kerana kalau tidak ada orang kaya, tuan-tuan, masjid ni mungkin tak terbina. Kalau tak ada duit memang tak terbina. Yalah, walaupun kita tahu kata kerajaan yang bagi itu kerajaan lah. Jadi hak yang aksesori ataupun tambahan, renovation apa semua kan, kita perlu keluar di seri. Masjid Maimun kita buat keluar lebih kurang hampir 300,000 untuk nak buat dalaman tu. Kan dalaman tu dia punya tu 300,000 buat keluar duit kita. Kerajaan bagi hak sejuta tu tepi tu je. Jadi dalam satu kisahnya dikatakan ni kepentingan orang kaya, bukan tak perlu kaya, kaya perlu, tapi kita tanya diri kita lah, kalau kita boleh handle, okey, jalan. Kalau tak boleh, takut dengan kekayaan boleh menjauhkan kita daripada Allah Ta'ala, kita stop dekat tu saja. Sebab ada dicerita dalam kitab Durratun Nasihin yang kita baca kelas subuh tu, ceritanya ada 4 golongan yang datang kepada Allah Ta'ala. Kerana dikatakan 4 golongan ni akan dimasukkan dalam syurga tanpa hisap. Yang pertamanya orang mati syahid. Orang mati syahid ni masuk syurga tanpa dihisap, kerana dia berjuang kerana Allah. Tidak ada gaji, tidak ada allowance, dia hanya semata-mata nak menegakkan agama Allah, dia mati kerana tu. Yang keduanya, orang yang menunaikan haji dan mendapat haji mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza' illa al-jannah. Haji mabrur tidak ada balasannya melainkan syurga. Yang ketiga, orang alim yang kealiman dia bukan setakat dia alim untuk diri dia, maka dia nak mengalimkan orang pula. Dia mengajar. Dia tak kira orang bagi sumbangan, tak bagi sumbangan, dia tak peduli. Kan? Dia makan, tak makan, dia tak peduli. Dia nak mengajar bagi orang faham agama dia tu. Dakwah dia tu tak kira dah. Kan? Sehingga kan dia buat kata pepatah, apa tu, semacam seperti lilin. Lilin membakar dirinya, mencerahkan orang lain. Dia terpaksa mengharungi segala kesusahan semata-mata untuk memberi cahaya hidayah ilmu kepada orang lain. Yang keempatnya, orang kaya yang menghabisi segala hartanya kerana Allah. Habis harta-harta dia ke arah agama. Nak buat sekolah, nak buat masjid, nak bagi apa orang miskin, apa semua makan, apa semua ni. Dia kekayaan dia pada diri dia tu bukan untuk dia, tetapi untuk agama. Maka ketika 4 golongan ini mereka berdepan dengan malaikat, malaikat kata siapa dulu nak masuk dalam syurga? Kata yang syahid, kata yang mati syahid tu, dia kata saya dulu yang patut masuk dulu dalam syurga. Pasal apa? Kata malaikat, kerana saya memperjuangkan, kalau tidak kerana saya memperjuangkan agama, semua tak ada agama. Lepas tu kata hak haji pula, dia kata saya masuk dulu, kerana Nabi sebut al-hajjul mabrur laisa lahul jaza' ilal jannah.
Orang buat kerja haji, menghabisi segala hartanya, nu dia datang daripada jauh dengan masa, dengan harta, dengan tenaga lah apa semua habis. Kerana nak mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Redha Allah tu tinggi. Radhiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khasyiya rabbah. Kata orang yang buat jual haji pula. Maka kata pula alim ulama kata, ni yang syahid tu siapa yang bagi tahu kat kamu ni masuk syurga? Berjuang kerana Allah ni. Yang bagi tahu kepada kami ni ilmu lah. Ilmu tu ulama lah bagi tahu. Tak kala nak mendahulukan guru kot dengan murid ni. Kan? Tentulah guru masuk dulu. Yang bagi tahu kena syahid ni guru. Tanya pula orang pergi haji pula, siapa yang bagi tahu kat kamu ni yang kamu ni dapat masuk syurga kerana buat haji mabrur? Ni tuan guru ni lah yang bagi tahu kami. Takkan nak mendahulu guru kot. Maka guru ni kata, saya lah yang patut masuk dulu. Kata mak dekat pula, dia kata, wahai tuan guru, itulah kot kan. Kamu nak masuk syurga, kamu ni berdakwah ke sana ke sini, perlu perbelanjaan. Siapa yang bagi belanja kamu yang pergi sana pergi sini ni? Orang kaya ni lah yang bagi. Patutkah kamu masuk dulu di orang kaya ni? Patutlah orang kaya masuk dulu. Maknanya orang kaya kalau tidak mensia-siakan hartanya, kalau mengikut kisah ni, wallahu alam, dialah yang akan masuk dulu dalam syurga. Walaupun keempat-empat golongan ni boleh masuk syurga dah tanpa hisap. Tapi yang kaya ni, sebab itu Nabi tak larang jadi orang kaya. Tapi Nabi bimbang, takut kekayaan itu tidak membawa kebaikan kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Sebab Allah Taala sebutlah, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah melalaikan oleh harta dan anak kamu daripada ingat kepada Allah Taala. Wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Bahawa siapa yang jadi harta anak itu melalaikan diri daripada ingat kepada Allah Taala, dengan sebab harta, dengan sebab anak umpamanya tidak boleh mentaati Allah, maka ketika itu dia akan jadi orang-orang yang rugi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari pula rawahu Tirmizi pula. Bismillah. Ma'zibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi di dini atau kama rawahu Bukhari Tirmizi. Sabda Rasulullah, tidaklah dua ekor serigala zibani kan mazibani tidaklah dua ekor serigala ja'i'ani yang lapak keduanya. Alif nun tu alamat tasniah lah, dua kan. Zibun satu, zibani ja'i'un seorang, ja'i'ani kan. Sebab dia apa, dia duduk di tempat rokok, boleh baca zibaini ja'i'aini. Dia boleh alif tukar dengan ya, tapi bila duduk di tempat nasab kan ataupun jar. Tidaklah dua ekor serigala yang kedua-duanya lapak yang dilepaskan ke dalam ke dalam gerombolan kambing-kambing. Ursila lam tu juga, lam alif tu tasniah tu. Ursila tu kan. Ursilu tu pek. Ursila fi ghanamin. Tidaklah dua ekor serigala yang lapak kedua-duanya tu apabila dua-dua tu dilepas kepada satu kelompok kambing-kambing, lebih mendatangkan kerosakan berbanding dengan kerosakan kepada kesejahteraan agama seseorang yang disebabkan oleh ketamakan terhadap harta, kekayaan dan pangkat itu. Kan? Maknanya kalau kira serigala ni dia hanya makan setakat mana dia kenyang. Sebab tu kita tengok sarkis kan, sarkis
Sarkis ni rimau-rimau tu bukan tak cengih, tapi dah bagi makan dah. Kan, bagi makan berkilo-kilo lah, kira orang panggil apa? Kenyang sangat dah lah. Lepas tu baru bawa nak main lompat masuk dalam api, nak lompat atas meja, kerusi, semua boleh. Cuba tengah lapar tengok, mau dia lompat. Kan? Bagi dia lapar, lepas tu masuk dalam kandang tu, pukul dah dengan apa, cemeti lah apa semua ni. Yang tuan tu kata lompat. Kan? Dia boleh fikir banyak, dia kata makan tak bagi, nak suruh lompat pula. Kan? Dalam duk bagi makan tu boleh terekam tuan tu. Tak cukup. Jadi begitulah besarnya tamak ni kan. Kan, tamak merosakkan agama ni. Kan. Bi afsadalaka min hirsil mar'i 'alal mali wa syarafi dinihi. Tu dia. Begitulah hebatnya tamak ni, lebih dahsyat daripada ni serigala ni yang tangkap kambing tadi. Wallahi mal faqra akhsha alaikum walakinni akhsha an tubsata ad-dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum wa tanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlakatkum. Demi Allah, katanya kan. Apa kata Nabi SAW? Wallahi, demi Allah. Kalau baca wallahu dan bermula Allah itu, kalau baca wallahi, demi Allah, susumpah, waw tu lil qasam, wallahi wal asri wal fajri wasyamsi, itu waw tu waw lil qasam, sumpah. Wallahi, demi Allah. Kan. Aku tidak mengkhawatiri kemiskinan akan menimpa kamu. Mal faqra akhsha alaikum. Kan. Tidaklah fakir itu aku bimbang atas kamu. Nabi kata kalau kamu miskin aku tak susah hati. Kita pula duk takut anak miskin. Kan. Takut anak ni miskin kan. Mana pak mak nak anak dia miskin. Pasal tu kita duk bagi anak-anak pelajaran. Kita punya pencaturan kita supaya anak tu sekolah dia pandai. Bukan setakat sekolah, balik buat tuition lagi. Habis tuition pula jadi anak ni supaya anak ni lulus periksa. Habis tingkatan 3 apa PT3 ke apa, dulu SRP. Kan kita dulu ni patut dapat SPM. Lepas tu naiklah kok mana pun sampai universiti. Support lagi kita ni dengan segala-gala peralatan, komputer lah, buku tu lah, buku ni lah, duit belanja dia, kadang-kadang beli motor, beli kereta pun ada, nak bagi senang. Yang ni bukan rahsia lagi tuan-tuan. Saya pun ada anak masuk mesti tu habislah duit tu. Hak duduk di Yaman tu duk hantar duit, kau tak makan. Tak duit, tanya telefon saja, tanyalah makan tak lagi, duit ada tak lagi. Tuan-tuan pun sebab tu lah pun ada anak. Tanya. Lepas tu macam-macam lah, beli motor, beli kereta. Mereka tak mampu beli motor kereta, kita tolong beli, nak bagi kesenangan kan. Pencaturan kita supaya anak ni jangan tak makan. Kan, kalau bolehnya jangan miskin, dia akan dapat kekayaan. Tu hasrat kita tu kan. Tapi Nabi kata mal faqral akhsha alaikum, aku tak bimbang kalau umatku jadi miskin. Yalah, nak kata mungkin Nabi ni Rasulullah dia bimbang, takut-takut sebab umat-umat zaman dulu, umat-umat Bani Israel yang boleh jadi mereka lawan Nabi mereka, lawan Rasul mereka, yang boleh mereka tidak taat kepada arahan Allah kerana muncuh. Tengok Qarun, Haman, Namrud, bukan lekeh-lekeh manusia. Harta dia nak lawan hari ni punya top 10 di Malaysia ni tak terlawannya. Kalau dia ada hari ni, dia orang terkaya dalam dunia. Dengar cerita kunci yang dibawa oleh unta, dia pun
kunci saja pun dah banyak. Belum lagi harta. Kan? Fir'aun, Qarun, Haman, Namrud, apa lagi nama kan banyak. Kata kekayaan dia tu. Hebat. Tapi depa duduk di mana? Dalam landasan apa? Dalam landasan siratal mustaqim ke ataupun sebaliknya? Kita tengok. Batu Nabi tamat takut sangat. Kan kalau jadi kaya. Yang paling dikhawatiri walakinni akhsha an tubsatad dunya alaikum. Yang paling Nabi takut, Nabi kata, ku khawatirkan justru kenikmatan dunia yang terbuka luas bagi kamu, dia kata. Dia. Nabi takut kita terlalu kaya. Kan ada lagu apa? Kalau aku kaya, kan lagu tu. Lagu apa tu? Kan kalau aku kaya, ku belikan kereta apa kan ni. Kan ada. Kita pun pasang cita-cita lah kan sebagian orang. Dia kata saya ni kalau ada duit ni masjid ni, dia kata lah, saya kalau ada duit ni, hampa tak susah saya kalau ada duit ni, kita kan, kalau saya dapat projek ni, ada lah di antara orang macam tu. Tapi ada orang buat sungguh. Saya baru-baru ni Cina duk buat rumah saya tu, buat pondok saya tu. Cina tu lama lah daripada pak dia dulu. Pak dia Acai, anak dia Kiong. Jadi dulu ni pak dia mati dah, mati Covid. Mati Covid yang nombor 2 tu, apa yang 2 minggu lepas tu. Doktor tak boleh operate. Doktor mana tak boleh operate. Dia kena apa ni? Prostat. Mati lah. Anak dia janji saya, Haji, kalau awak dapat itu projeknya Ipoh punya, awak kasih dulu 1 akaun. Saya buat bilik baru. Kebetulan dapat projek di Ipoh. Kan. Dia pun balik pasang satu. Ikon. Kita ni tak tahulah ikon apa jenis. Mai satu orang tu duk pasang dah apa tu, gambar saya duk print lah, duk bilik saya pasang. Dia pun pasang ikon juga. Dia tahu siapa pasang ikon Ustaz? Cina tu pasang. Ustaz minta jenama ni ke? Tak awak. Jenama ni kira hard low kelasnya lah. Saya kata saya tak tahu dia pasang kira ada ikon sudah lah. Kan. Jadi maknanya tak berkualiti sangatlah kan. Ada tu ada, jadilah dia nak bagi free. Kan bagi free tak apa. Ada orang kata kalau saya dapat saya begini, saya dapat ni. Ya, kalau betul dapat tak apa, dia bagi. Itu satu cita-cita yang betul-betul kerana Allah, dan kalau dia tak dapat pun pahala dapat dah. Tapi kod-kod dia hanya bercita-cita ataupun angan-angan dapat macam tu, dia nak buat begini-begini dia tak buat. Kita duk tunggu tak buat walaupun dia dapat. Ni kita takut sebab maklum sajalah tuan-tuan kan, orang kata tak nampak depan mata tak apa. Mau dapat depan mata, nampak depan mata ni Allah kan. Ada cerita sikit. Kawan ni nak pergi beli tanah. Beli tanah harga dia sekian-sekian. Katalah 200,000. Ada satu orang ni dia kata kalau nak beli tanah nak kurang, mintalah kurang sikit. Kan. Kurang tak kurang-kurang pun 10,000 gitulah kot. Kan nak kurang banyak kot. Dia kata kalau nak kurang banyak lagi, hang bawa duit cash. Dia tak 200,000, hang bawa 150. Hang tunjuk duit kat dia. Ni dia hak saya ada. Tunjuk duit kat dia tu, note 50 tu, susun 50 tu. Hak ni yang saya ada. Kalau nak ambil lah ni. Kalau tak mau saya tak ada duit dah. Tak tahu lagi bila nak mari. Dia berkeras 200,000, tunjuk duit dan luluh. Boleh jadi. Kan. Kata depa wallahu a'lam lah kan. Bukan kata hadis Nabi tu. Kan. Tu tak payah tulis, ingat je lah. Kama busitan ala man kana qablakum. Tu dia. Seperti mana Nabi sebut ni,
seperti mana yang telah dikecapi oleh orang-orang sebelum kamu. Baginya dunia. Panjang cerita tuan-tuan. Kalau kita tengok daripada segi kehidupan kita di dalam rahim, masuk ke alam dunia, kita nampak dunia, dah kita rasa dah kita rasa lain dah. Kan? Memang macam tu. Apatah lagi kalau kita dah orang terbaligh, apatah lagi kalau kita dah dewasa, kita nampak keduniaan ni, kita bimbang, takut kita tak boleh nak orang kata apa, ialah orang kata bila nampak benda tu, lagi-lagi kita rasa nak kepada benda yang kita tengok tu. Tak nampak tak apa. Dunia ni tak nampak tak apa. Kalau nampak, Allah. Tiada orang nak menikah kan. Orang lelaki kadang-kadang dia tak mau menikah. Orang perempuan pun ada setengah orang tak mau menikah. Tak mau menikah kan. Payah dia apa semua dia tengok ni. Dia tak jumpa lagi. Dia jumpa tu tak kira dah. Tak dan tunggu bulan. Kan. Pihabat kat mak pak dia, kalau bolehnya bulan depan terus. Jadi. Tak nampak. Tak jumpa. Sebab dengan demikian kamu akan saling bersaing seperti mereka dahulu saling bersaing juga. Macam orang dulu juga bersaing juga untuk lebih hebat. Kan? Dan akhirnya, akhirnya kedua itu akan membinasakan kamu. Wa tuhlikakum kama ahlakatkum. Dan akhirnya dunia yang kamu, kehidupan dunia ini bukan diasaskan dengan agama. Kehidupan dunia tidak diasas dengan agama. Dia akan membinasakan kamu seperti mana orang dulu telah dibinasakan oleh Allah Ta'ala kerana kekayaan mereka itu. Ada satu pepatah Arab, saya tak ingat, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdud dunia, macam tu lah dia kurang. Tersukuk tersembamlah orang yang jadi hamba dunia, tersembamlah orang yang menjadi hamba duitan. Ta'isa abdud, binasalah. Ta'isa ni sukuk sembamlah, binasalah hamba dunia dan binasa hamba dirham, dia kata tu. Itu mungkin kata-kata ulama. Itulah kan, insya-Allah. Wallahu alam. Akan datang kita bincang tentang, akhir sekali dah habis dah ni. Kita akan bincang tentang doa pula. Ataupun doa ni pun tuan-tuan boleh baca sendiri dah kot. Saya ingat tak perlu kita nak bincang dah. Habislah, tengoklah apa kitab yang kita baca. Saya pun tak tahu ada lagi ke jilid yang kedua ni, saya tak tahu lagi. Kan? Ataupun kita baca kitab-kitab lagi pula. Wallahu a'lam bissawab. Astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.